Assalamualaikum, salam bahagia, selamat datang ke Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil untuk kita menyaksikan Liga Hoki Malaysia 2023-24 yang masuki minggu yang ketiga dengan perlawanan tumpuan. Pastinya dua pasukan yang sekarang ini berentap di kedudukan top 4, antara lain adalah pasukan yang sememangnya menjadi tumpuan adalah pasukan Tenaga Nasional Berhad yang berada di kedudukan ketiga semasa ketika ini, manakala Nur Insafi Sporting di posisi kedua selepas mereka tewas kepada Maybank pada perlawanan terakhir pada minggu lalu, menyebabkan kedudukan teratas mereka berjaya dicabar oleh Maybank. Dan pastinya banyak yang boleh kita perkatakan tentang bagaimana 5 perlawanan yang berlangsung serentak pada minggu ketiga ini. Perlawanan tumpuan antara selain pada TNB dan juga Nur Insafi ialah KL City di kedudukan ke-8 berdepan dengan pendahulu Liga Maybank. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional 2, manakala Young Elephant Pahang di posisi ke-9 berdepan dengan pasukan TNB Thunderbolts di posisi ke-7, dan Liaoning Men Hockey Team di posisi ke-10 berdepan dengan Jiwa Mohan NBIS di posisi ke-11, dan perlawanan terakhir adalah antara UiTM di posisi ke-5 berdepan dengan THT di kedudukan yang ke-4. Jadi itu 5 perlawanan yang berlangsung pada minggu ketiga ini, dan kedudukan semasa ialah pasukan Maybank berada di kedudukan teratas, manakala pasukan Nur Insafi di kedudukan kedua selepas mereka tewas pada perlawanan yang kelima kepada pasukan Maybank. Jadi ini adalah keputusan pada minggu kedua sebelum perlawanan terakhir, perlawanan kelima yang telah pun berlangsung sebelum itu. Dan pastinya perlawanan antara TNB dan juga Nur Insafi yang menjadi tumpuan dan juga pilihan kerana kedua pasukan ini sememangnya, khususnya bagi pasukan Nur Insafi, dalam aksi mereka dalam Liga Hoki Malaysia ini sememangnya suatu keputusan yang cukup menarik kerana mereka pada edisi sebelum ini tidaklah begitu baik, tetapi pada pada tahun 2024 banyak pengubahsuaian dilakukan. Jadi mungkin kita ingin mendengar bagaimana persiapan dari kedua-dua pengendali, baik pasukan TNB dan juga pasukan yang beraksi iaitu Nur Insafi. Kita terus bersama Q di bawah sana. Terima kasih Rasdi untuk perkembangan semasa. Terus Q berada di bawah ni untuk terus membawakan perkembangan bersama dengan kedua-dua pengendali. Dan untuk waktu ini kita terus bersama dengan Coach Saiful Zaini untuk pasukan TNB. Coach, selepas 5 perlawanan Coach dengan kelebihan 25 gol, satu pencapaian yang pastinya cukup membanggakan untuk TNB buat setakat ini. Adakah itu satu kelebihan Coach? Okey, kita nampak macam pemain-pemain TNB dah dapat rentak bermain dengan satu pasukan, kecuali 2 atau 3 game pertama lah. So kita nak kekalkan rentak yang bermain dengan baik pada hari ini, dan kita jangkakan kita boleh main baik dan memenangi perlawanan hari ini lah. Baik Coach, selepas berdepan dengan Liaoning sebelum ini 13-1, itu satu keputusan yang pastinya menyumbang kepada 25 gol yang besar itu juga. Adakah strategi yang berbeza untuk berdepan dengan pasukan berada kedudukan kedua pada hari ini? Okey, memanglah saya rasa pemain daripada China, kelab China dan pemain daripada Nur Insafi ada sikit perbezaan. Mereka memiliki beberapa pemain yang berpengalaman, Tengku Tajuddin. Saya rasa ada lagi pemain dari India 5 orang. And I think mereka satu pasukan yang baik, tetapi kita harus tahu which angle kita nak tutup, dan dari segi apa kelemahan dan kelebihan mereka lah. So dari segi situ, dan kita tengok nanti macam mana in the first quarter, second quarter, kita cuba our tactical lah untuk main dengan mereka. Baik Coach, pastinya juga terima kasih dan selamat maju jaya untuk aksi pada hari ini. Dan seterusnya kita akan terus bersama-sama dengan pengendali pasukan Nur Insafi, Coach Prem Kumar. How are you, Coach? I'm fine. Alright Coach, of course today we have been told that your team have faced with the traffic issue and have been delayed come to the venue. Does it affect your preparation for the game? Some effect, but our team is mentally prepared for the match. Alright Coach, but then we know that Nur Insafi right now in the second or in the second place on the league. Does it affect to make sure that they have a chance to be on the top of the league now? Yeah, make sure our team is doing very well. Last 4 games we are playing very good hockey, and we are follow our structure, and our player also according to play our structure and follow our plan.
They are always doing well. Maybe today is the opponent team is very good, Yeah. so we'll make a strategy little bit change. Alright, sure. Then we also expecting that Nur Insaf we have something to be present on this pitch today. Maybe your player have been something to perform or to show in this match today. Yeah. But this in this ground, our first match is there. So little bit 5 minutes we are seeing how the ground is, our players is adopt. Then we playing our normal game. Alright, sure. Thanks coach and all the best for the Thank you. match. Thank you. And terima kasih juga untuk anda kekal setia bersama kami. Saya kira itu perkembangan semasa sebelum bermulanya aksi sebentar nanti, dan itu juga akan kita saksikan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil ini. Kembali semula bersama dengan Rasdi dan juga Azlan di Grandstand. Silakan. Baiklah, kita akan memperkatakan tentang Empire dan perlawanan ini. Yin Yongbo dari China dan juga K Ilango yang akan mengendalikan perlawanan yang memasuki perlawanan ke-53 dalam TNB Liga Hoki Malaysia pada musim ini. Manakala pengadil simpanan Muhammad Azri dan video Empire adalah K Lingam dan pegawai teknikal Bala Murali yang akan antara pegawai yang akan mengadili perlawanan yang ke-53 ini. Dan untuk memperkatakan tentang perlawanan ini bersama saya bekas penyerang kebangsaan Azlan Misrun. Jadi Azlan, kalau anda lihat daripada kedudukan ranking kita dan menyedari bagaimana TNB adalah pasukan yang cukup kuat, tetapi Nur Insafi pada musim ini tidak sebagaimana pada 4 ataupun 5 musim sebelum ini. Mereka antara pasukan yang sukar untuk mendapatkan kemenangan, tetapi ketika ini biarpun melawan dengan 4 pasukan yang tidaklah 4 contender dalam liga utama. Jadi bagaimana anda melihat prestasi pasukan Nur Insafi terlebih dahulu? Bagi saya performa yang ditunjukkan oleh pasukan Istafi setakat ini amat positif kerana mereka tahu kekuatan dan kelemahan mereka dan mereka setakat ini bermain dengan kekuatan yang mereka ada. Di mana apa yang kita dapat lihat result yang sebelum ini, mereka berjaya mengawal tempo perlawanan itu untuk memastikan mereka mendapat mata yang berharga untuk pasukan mereka. Bagi saya mereka fokus game by game untuk pastikan mereka dapat melangkah lebih jauh dalam tamasya kejohanan MHL tahun ini. Dan apapun yang boleh kita perkatakan ialah bagaimana kedua-dua pengendali membariskan senarai 11 permulaan yang sememangnya agak berbeza, khususnya bagi pasukan Nur Insafi kerana mereka menggunakan 5 pemain di bahagian pertahanan, manakala linkman mereka adalah pemain import ataupun pemain jemputan, iaitu Vira Naguda Pati dari India dan juga Punit Rigi Gauda, yang akan memastikan bahawa kedua-dua pemain ini akan menjadi penghubung antara pertahanan dan juga jentera serangan yang diterajui oleh Tengku Ahmad Tajuddin ataupun Jidin. Jadi bagaimana anda melihat formasi untuk kedua-dua pasukan ini? Ya, jelas kita dapat lihat kalau dari segi formasi yang cuba dimainkan oleh pasukan Nur Insafi, nampak mereka lebih mereka lebih defense berbanding mereka cuba untuk melakukan serangan terhadap pasukan TNB. Mungkin ini adalah strategi terbaik mereka kerana mereka tahu kekuatan pasukan TNB pada hari ini sudah pasti mereka akan melakukan serangan asalkan yang bertali arus untuk menghasilkan jaringan pendahuluan dan seterusnya memenangi dalam perlawanan ini. Apa yang dilakukan oleh pasukan Nur Insafi, mungkin mereka cuba untuk menekan ataupun mengikat kedudukan 0-0 pada perlawanan ini untuk pastikan mereka mendapat satu mata yang berharga untuk perlawanan pada petang ini. Sambil itu bagi pengendali pasukan TNB pula, kita melihat bagaimana Daud Saiful Zaidi Nasiruddin meletakkan Chiang Jan Huang sebagai sweeper bagi penting pertahanan pasukan TNB sambil dibantu Marhan Jalil dan juga Muhammad Najib serta Syed Muhammad Syafiq yang tidak sebagai kapten. Manakala di bahagian tengah ialah Faiz Helmi, Mukni dan juga Nick Aiman, dan Firhan, Azril Misrun dan juga Syahril Syabah akan tidak sebagai penggempur di bahagian hadapan. Jadi itulah senarai ataupun susunan bagi pasukan TNB berbanding dengan Nur Insafi yang menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza kerana mereka mahukan kawalan ataupun mengukuhkan terlebih dahulu jentera serangan mereka, dan mereka akan bermain secara counter attack pada perlawanan ini, tidak mahu mengambil risiko dengan open play. Ya, sudah pasti kerana mereka tahu kekuatan pasukan TNB sendiri. Mereka mempunyai ramai pemain yang berpengalaman, terutamanya dari segi penyerang mereka. Mereka ada Firhan, mereka ada Syahri Sabah yang mampu untuk melakukan serangan-serangan dan follow up daripada midfielder mereka pun kita nampak lihat ni Aiman,
Faiz Helmi Jali. Bagi saya mereka mampu untuk melakukan gerakan-gerakan bahaya dalam pasukan Nur Insafi. Bagi saya sekiranya pasukan Nur Insafi berjaya mengekang kedudukan ataupun gerakan-gerakan mereka, sudah pasti keputusan yang positif dapat dicapai oleh pasukan Nur Insafi. Tolak mula yang dilakukan oleh pasukan Nur Insafi berjersey putih hitam berbanding pasukan TNB dengan merah hitam yang akan menyerang dari sebelah kanan ke kiri bagi pasukan yang sememangnya menguasai liga ini dengan begitu baik pada musim terdahulu. Dan yang boleh kita perkatakan tentang bagaimana persaingan ataupun kesemua bagi pasukan pemain TNB, sebanyak 11 pemain mereka telah pun mencetak nama sebagai penjaring dengan 32 gol secara keseluruhan. 17 adalah melalui jaringan padang, 11 bukan sudut penalti dan juga 4 penalti stroke yang berjaya dihasilkan sepanjang 5 perlawanan terdahulu. Manakala bagi pasukan Nur Insafi pula, 7 pemain mereka telah pun mencetak nama sebagai penjaring dengan 16 gol terhasil. 10 adalah jaringan padang, 4 bukan sudut penalti dan juga 2 penalti stroke. Jadi serangan awal dari TNB, kita melihat bagaimana benteng pertahanan pasukan Nur Insafi yang gagal untuk menyekat dan sekaligus memberikan pukulan sudut penalti yang pertama untuk pasukan TNB. Jadi ada video referral yang diminta oleh pasukan Nur Insafi. Bagi saya satu hantaran yang cuba dilakukan untuk mencari rakan sepasukan yang lebih baik, position dia di dalam kawasan D untuk melakukan jaringan. Namun tolakan itu terkena kaki pertahanan pasukan Nur Insafi dahulu di dalam kawasan D. Itu yang memberikan penalty corner untuk pasukan TNB. Saya rasa ini peluang yang terbaik untuk mereka menjaringkan gol. Jadi apapun kita melihat bagaimana visi defense yang akan dilakukan oleh pasukan Nur Insafi, kerana mereka pastinya tidak mahu dibolosi di awal permainan ini. Dengan kita lihat bagaimana sekali lagi gerak perlahan ini menyaksikan antara kesilapan yang terjadi dalam kawasan D. Ya, bagi saya jelas terkena kaki pertahanan pasukan Nur Insafi dahulu sebelum terkena kaki pasukan pemain penyerang pasukan TNB. Jadi apapun silapan dari Jokinder Singh. Sambil itu keputusan video referral berpihak kepada pasukan Nur Insafi. Jadi mereka terselamat dari dibolosi dengan PC pertama dalam perlawanan ini. Serangan balas yang cuba dilancarkan, inilah yang dimahukan oleh Prem Kumar, yang mahukan setiap peluang yang dimiliki apabila mereka menguasai permainan akan digunakan. Tengku Ahmad Tajuddin, antara bekas pemain kebangsaan yang bertindak sebagai jurulatih skuad remaja negara, masih lagi diguna hikmatnya sebagai penggepur utama bagi pasukan Nur Insafi. Serangan dari sebahagian kanan yang dilakukan oleh Nur Insafi dari Samant, antara pemain jemputan untuk pasukan Nur Insafi. Peluang yang dimiliki oleh Tengku Ahmad Tajuddin dalam kawasan D. Peluang dan seterusnya tolakan yang berjaya diatasi oleh Hairi Abdul Rahman. Sangat baik gerakan Tengku Ahmad Tajuddin ini, di mana beliau menggunakan kemahiran individu skill beliau dan juga pengalaman beliau untuk memecah-kacirkan pertahanan pasukan TNB sebentar tadi, di mana beliau berjaya melepaskan diri daripada kawasan tekanan daripada defend pasukan TNB, namun gagal untuk melakukan percubaan tepat dalam gawang. Pintasan yang berjaya dilakukan oleh Fira, antara pemain yang sememangnya digunakan di bahagian tengah. Dia bergandingan bersama dengan Kuadilaj Singh, yang antara pemain yang sering kali digunakan untuk merencana serangan dari bahagian tengah. Apapun peluang sekarang ini untuk TNB, Jang terus ke depan dengan tolakan yang sememangnya mudah dilakukan oleh Faiz Helmi. Terus ke depan pada dalam kawasan 25, peluang yang dimiliki oleh TNB dalam kawasan D, namun begitu mengharapkan blocking dilakukan untuk PC, namun tidak diindahkan oleh Ilanko. Sekaligus permainan ini diteruskan tanpa tiupan whistle untuk berikan kelebihan bagi pasukan TNB. Ya, sayang sekali satu lagi gerakan yang baik dilakukan oleh pasukan TNB, namun
percubaan tepat gagal dilakukan penyudah dengan baik oleh penyerang pasukan TNB, di mana beliau bagi saya mengharapkan keputusan pengadil berpihak pada mereka untuk menghasilkan untuk memberi pukulan sudut pendek. Mudah kapten pasukan Syed Syafiq untuk TNB merampas mula penguasaan bola. Chan Jong Yun sempat melakukan imbasan ke depan, hantaran terus ke dalam kawasan 25. Peluang yang dimiliki sekarang ini oleh Syarif Sabah. Syarif ke belakang semula, tidak ada ruang yang diberikan untuk beliau melakukan menolak bola ke dalam kawasan D. Dari Marhan, Faisal Mi, kita lihat bagaimana tolakan ke depan. Peluang untuk TNB, namun tampanan yang agak kuat yang dilakukan di seberang sana, yang bolehkan kembali semula bola dikuasai oleh pemain Nur Insafi. Namun mereka masih lagi ditekan. High pressing yang dilakukan oleh TNB menyukarkan mereka untuk mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Ya, jelas kita dapat lihat setakat ini Nur Insafi berjaya untuk memastikan mereka punya kawasan agak sukar untuk dibolesi oleh penyerang maupun midfielder pasukan TNB, di mana mereka sentiasa di belakang bola untuk memastikan segala ruang untuk melakukan hantaran ke hadapan ditutup dengan baik. TNB sekali lagi berpeluang untuk merencanakan serangan. Azril ke depan. Peluang sekarang ini dimiliki oleh TNB. Namun begitu, mereka sekali lagi diberikan peluang untuk terus menggandakan asakan dengan long corner yang diberikan. Slap shot dalam kawasan D dibiarkan, tidak ada sentuhan dari mana-mana pemain TNB. Namun begitu, tampanan bola yang agak tinggi, kita lihat sekali lagi. Ya, satu hantaran di dalam kawasan berbahaya, namun tiada rakan sepasukan untuk melakukan deflection. Bagi saya forward perlu lebih bersedia untuk menanti ataupun melakukan deflection daripada hantaran-hantaran yang dilakukan oleh rakan sepasukan Marhan di kawasan menghadiahkan pukulan sudut penalti untuk pasukan TNB kerana ada obstruction yang dilakukan oleh pemain Nur Insafi sebentar tadi. Kita melihat kesilapan dari Vira Nagoda, pemain nombor 3 pasukan Nur Insafi yang melakukan blocking. Ya, satu larian yang baik oleh Marhan Jalil, melakukan larian solo dalam kawasan D, dan pertahanan itu blok larian beliau. Di situlah kesalahan dilakukan oleh pertahanan Insafi. Chang Jong Yun adalah pakar pukulan sudut penalti, hingga setakat ini menghasilkan 7 jaringan PC dan 1 penalty stroke. Itu juga dengan Syed Syafiq. Jang, namun begitu agak berbahaya. Serana pasukan Nur Insafi bertindak cemerlang untuk menutup ruang. Bagi saya satu flick yang baik, namun angle dah terlalu narrow kerana first runner Nur Insafi hari ini bermain dengan baik, berjaya melakukan larian yang baik straight ke arah bola dan menutup ruang di sebelah kiri. Itu yang menyukarkan Jang untuk melakukan flick. Peluang yang dimiliki oleh TNB sebentar tadi menerusi serangan balas yang gagal disempurnakan dari tampanan yang cuba dibuat oleh pemain nombor 13 pasukan TNB. Dan sekali lagi, pintu gol pasukan Nur Insafi masih lagi kukuh untuk dipertahankan. Marhan dari bahagian tengah, Jang mengintai peluang dari belakang, sempat melakukan imbasan. Bagi saya setakat ini pasukan TNB mempunyai masalah, terutama di segi penyerang mereka, kerana ketiga-tiga pemain penyerang mereka tidak berhasil dengan baik, tidak menggunakan chemistry antara satu sama lain untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih baik. Jadi PC yang kedua diberikan untuk TNB. Kita melihat sekali lagi bagaimana pemain TNB sentiasa memiliki peluang untuk berada dalam kawasan 25 pasukan Nur Insafi. Sekaligus banyak pilihan yang mereka miliki apabila berada dalam kawasan D, sama ada melakukan percubaan ataupun menolak bola ke arah kaki pemain lawan. Dan kali ini peluang kedua, PC yang seterusnya untuk TNB. Marhan yang akan tidak sebagai injektor. Dari Jang,
Dan baik tindakan tepisan yang berjaya dihasilkan oleh Cik Syahrul Azmi. Untuk mereka diberikan long corner. Jadi mereka masih lagi menyerang dan agak berbahaya. Pukulan dilakukan oleh Marhan ke dalam kawasan D. Ya, satu hantaran yang cuba dia mencari rakan sepasukan di dalam kawasan panas, namun agak berbahaya, terkena kaki pemain mereka sendiri. Bagi saya beliau perlu lebih bersedia, low body position untuk memastikan hantaran itu berjaya ditampan ataupun melakukan deflection. Kecederaan yang dialami oleh penjaring terbanyak musim lalu, Azra Aizat Abu Kamal. Setakat ini 7 gol yang dihasilkannya dari 5 perlawanan sebelum ini. Jadi satu tindakan yang begitu berisiko yang diambil oleh pertahanan pasukan Nur Insafi sebelum dirampas mula untuk TNB. Serangan susulan yang dilakukan. Lihat bagaimana pukulan dalam kawasan D yang cuba untuk mencari Azra Aizat. Masih lagi TNB menguasai permainan dan mereka terus mengasak untuk mendapatkan jaringan pembukaan. Pun begitu hingga setakat ini, kesukaran yang mereka hadapi kredit untuk pertahanan pasukan Nur Insafi yang langsung tidak memberikan peluang. Aizat masih lagi dalam kawalannya, berjaya merampas bola dan seterusnya peluang untuk TNB. Jadi advantage diberikan untuk pasukan Nur Insafi. Kita melihat bagaimana pertahanan mereka, Joginder beraksi begitu cemerlang dengan melakukan tackle yang cukup baik, blocking yang sememangnya digunakan dalam permainan Oki Dewan. Marhan, peluang untuk TNB. Azra Aizat cuba mencari ruang ataupun kita lihat bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemain TNB. Azat minta bola dan kawasan di depan kawasan di Azat. Satu percubaan reverse hit yang dilakukannya, sedikit tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Nur Insafi. Ya, satu percubaan reverse hit yang baik, namun gagal untuk meletakkan bola itu tepat kepada arah sebelah kiri penjaga gol. Bagi saya agak tersasar sedikit. Azat yang menjaringkan gol terakhir ketika mereka membelasah pasukan Liaoning dengan 13-1. Meledak dengan jaringan 4 gol yang berjaya dihasilkannya. Apapun masih lagi penguasaan penuh dilakukan oleh pemain-pemain TNB. Mereka biarpun banyak menguasai permainan, tetapi perlu berwaspada apabila transition dari menyerang ke bertahan, kerana kita melihat bagaimana hingga setakat ini di awal dalam 5 minit yang pertama pasukan Nur Insafi berjaya untuk mendapatkan satu circle penetration menerusi gerakan dibuat oleh Tengku Ahmad Tajuddin. Sekali lagi peluang untuk TNB dan jaringan padang yang pertama, jaringan pembukaan yang berjaya dihasilkan selepas mereka dipaksa untuk satu gerakan yang baik di dalam kawasan D, saling tukar hantaran di antara Aizat dan juga rakan sepasukan, dan di mana mencipta ruang dan penjaga gol itu sendiri apabila cuba melakukan takan larian ke hadapan untuk menghadang, namun di situlah peluang yang dicipta untuk penyerang itu melakukan tolakan yang mudah di dalam gawang. Jaringan Nur Syafiq Sumantri adalah jaringan pertamanya pada musim ini. Ini merupakan jaringan ke-33 untuk pasukan TNB sepanjang 6 perlawanan. Jaringan di penghujung kurang dari 4 minit sebelum suku pertama ini berakhir. Jadi kedudukan ini pastinya akan sedikit melegakan tekanan yang dihadapi oleh pemain-pemain TNB, kerana di atas kertas mereka sememangnya pasukan pilihan. Namun kejutan yang cuba lakukan oleh Nur Insafi perlu untuk mereka tangani dengan lebih berkesan.
Ya, sudah pasti kerana kalau mereka inginkan kejuaraan liga, mereka tidak boleh untuk kehilangan mata seterusnya terutamanya dalam perlawanan ini dan perlawanan-perlawanan seterusnya. Kerana mereka seri sebanyak 2 kali sebelum ini. Keputusan yang sememangnya tidaklah begitu baik untuk pasukan TNB. Kerana pasukan TNB diikat 3-3 pada perlawanan Sumbangsih. Serangan balas sekali lagi cuba lakukan oleh TNB. Peluang dan jaringan yang dapat dihasilkan dengan agak terbuka. Penting pertahanan pasukan Nur Insafi. Ya, bagi saya cantik larian dilakukan oleh Ni Aiman dan mencari rakan sepasukan di dalam kawasan panas. Di situlah tidak dikawal dan melakukan satu tampanan untuk menghasilkan jaringan yang kedua untuk pasukan TNB. Bagi saya sekarang ini baru kita nampak pasukan Nur Insafi gagal untuk mengawal tempo perlawanan pada hari ini, di mana mereka bagi saya gagal untuk bersaing ataupun menyamai dengan tempo yang ditunjukkan oleh pasukan TNB. Ahmad Danish Aiman Khairul Anwar yang menghasilkan gol kedua untuk pasukan TNB. Ini merupakan jaringan padang yang ke-19 untuk TNB sepanjang 6 perlawanan. Dan ia akan terus memberikan motivasi untuk TNB sambil kita mengharapkan kebangkitan dapat dilakukan oleh pasukan Nur Insafi. Kerana 4 perlawanan awal adalah perlawanan yang cukup mudah, tetapi perlawanan kelima ketika berdepan dengan pasukan Maybank, mereka tewas pada perlawanan tersebut dengan keputusan 1-4 yang menyebabkan kedudukan mereka sebagai pendahulu liga jatuh di kedudukan yang kedua. Danish Aiman yang berjaya menghasilkan gol yang kedua si pukulan melalui jaringan padang, sambil tampanan yang kurang cermat dilakukan oleh Firan membolehkan TNB terus memberikan demi tekanan kepada mereka. Ya, sekali lagi TNB melakukan percubaan melalui Ni Aiman, di mana beliau berjaya melakukan percubaan, namun sedikit kuisan ataupun hadangan yang berjaya dilakukan oleh pertahanan Nur Insafi untuk menggagalkan percubaan itu. Kalau kita lihat di suku yang pertama ini, jelas kita dapat lihat pasukan TNB sering kali untuk melakukan high pressure kepada pasukan Nur Insafi, dan mereka setakat ini beraksi dengan baik kerana mereka kerap kali menang bola apabila mereka melakukan pressure terhadap pasukan, terutamanya pertahanan pasukan Nur Insafi. Rotation bertahan yang menyaksikan bagaimana sweeper sekarang ini dimainkan oleh Syed Syafiq kerana Jang berada di bangku simpanan untuk berehat, sambil peluang yang dimiliki oleh pasukan TNB. Satu hantaran ke baseline, namun tampanan yang kurang kemas dilakukan sebentar tadi. Jadi apapun peluang demi peluang perlu digunakan oleh TNB seandainya mereka mahu memberikan tekanan dan seterusnya menutup api kebangkitan yang cuba lakukan oleh pemain-pemain Nur Insafi. Jadi kita memang dah mengetahui bahawa Nur Insafi akan bermain secara bertahan, tetapi apa yang perlu mereka lakukan ketika ini, kerana mereka sukar untuk berada dalam kawasan 25 pasukan TNB. Ya, bagi saya struktur mereka perlu mereka tukar. Mereka tidak perlu untuk melakukan tahanan sahaja, kerana mereka bermain setakat ini sangat baik, namun gagal untuk melakukan tekanan ataupun mengekalkan kedudukan sekarang. Setakat ini mereka ketinggalan, dan terus sepatutnya bagi saya kena open play untuk pasukan mereka untuk mencapai keputusan yang lebih positif. Syaman Syatish bergandingan bersama dengan Tengku Ahmad Tajuddin yang terlepas peluang untuk membuat percubaan, dan ia memberikan ruang untuk pemain-pemain TNB melancarkan serangan terakhir, dan siren telah pun dibunyikan oleh Baran Mulali selaku pegawai teknikal dalam perlawanan ini untuk mengakhiri 15 minit yang pertama. Jadi keputusan 15 minit yang pertama menyaksikan bagaimana dua jaringan padang yang terhasil menerusi Nur Syafiq Sumantri dan juga Danish Aiman
bagi membolehkan TNB mendahului dengan 2-0. Jadi rangkuman di suku yang pertama, asalkan awal Tunku Ahmad Tajuddin yang berpeluang untuk membuat percubaan di sini, satu-satunya percubaan untuk pasukan Nur Insafi. Dan selepas itu kita melihat bagaimana penguasaan penuh dari pemain-pemain TNB, dan mereka dihadiahkan 2 perkara sudut penalti, namun kedua-duanya gagal disempurnakan, di mana pasukan TNB terpaksa berhempas pulas untuk mendapatkan jaringan pertama dan terhasil menerusi jaringan dari Nur Syafiq Sumantri yang mudah menolak masuk bagi menewaskan Cik Syarul Azmi di pintu gol pasukan Nur Insafi. Jadi gol kedua yang disumbangkan oleh Muhammad Danish Aiman Khairul Anwar terus meletakkan pasukan Nur Insafi berada 2 gol di belakang. Pelbagai usaha yang perlu digandakan bagi anak-anak buah Prem Kumar ini seandainya mahu berada di posisi yang keempat. Mereka mengharapkan keputusan seri, kerana perlawanan seterusnya adalah perlawanan yang lebih sukar yang bakal mereka hadapi dalam Liga 1 Pusingan ini. Jadi apakah ada variasi dan juga kreativiti yang berbeza yang akan dilakukan oleh Nur Insafi yang amat-amat diharapkan mampu dijelmakan pada suku yang kedua ini? Ya, kita mengharapkan pasukan Nur Insafi mengubah strategi mereka di suku yang kedua ini untuk melakukan tekanan kepada pasukan TNB, kerana kalau mereka inginkan keputusan yang positif, mereka perlu mengimbangi perlawanan ini dan tingkatkan tempo perlawanan untuk pastikan mereka dapat untuk bersaing dengan pasukan TNB pada petang ini, di mana kita dapat lihat pasukan TNB seolah-olah mereka sangat-sangat confident. Mereka melakukan gerakan demi gerakan dengan bersahaja di dalam kawasan Nur Insafi. Shelo sempat melakukan ibasan. Gerakan yang cuba dilakukan sekarang ini ialah Azra Aizat terus ke tengah, peluang dari baseline, namun ada tolakan yang berjaya dilakukan oleh Azra Aizat. Ya, satu gerakan give and go yang dilakukan di baseline, di mana berjaya melakukan tampanan, namun penjaga gol lebih bersedia untuk menghadang percubaan itu. Jadi PC yang pertama diberikan kepada Nur Insafi sepanjang permainan ini. Kesilapan yang dilakukan seperti tadi oleh Najib Abu Hassan. Ya, bagi saya satu kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Najib, kerana beliau pergi terlalu approach terlalu cepat sebelum bola itu dimainkan. Jadi kita akan melihat bagaimana kemampuan Joginder Singh dan juga pemain-pemain Nur Insafi untuk memanfaatkan peluang ini. Joginder bersedia bertindak sebagai flicker. Dari Joginder itu sekadar melewati pintu gol kiri pasukan TNB. Ya, satu flick yang baik saya rasa. Kualiti kelajuan bola itu yang beliau berjaya lakukan, namun angle tidak tepat di dalam kawasan gol. Bagi saya, sekiranya pasukan Nur Insafi ingin mencipta keputusan yang lebih positif, mereka perlu lebih mencari banyak peluang penalti corner, terutamanya kerana kualiti flicker yang mereka ada, saya rasa mampu untuk menjaringkan beberapa gol. Jadi peluang untuk TNB sekarang ini, Farhan turut membantu dalam kawasan 25, namun begitu tidak ada sentuhan dari pemain TNB. Sambil itu lahirkan amaran yang pertama dalam perlawanan ini. Ya, bagi saya satu kesilapan yang tidak disengajakan oleh Azrai, di mana beliau berjaya melakukan deflection, namun deflection itu dikatakan berbahaya oleh pengada. Itu yang diberikan kad dilayangkan oleh beliau untuk beliau. Ini merupakan kad hijau yang kelima untuk pemain-pemain TNB sepanjang perlawanan ini ataupun Liga musim ini.
dan ia merupakan yang pertama untuk Azad. Rancangan berbeza dari TNB. Kita terus cuba menggandakan dari Shallow ke belakang untuk Marhan. Tolakkan ke belakang untuk Najib Abu Hassan kepada Jang. Najib semula. Jadi pemain Nur Insafi menutup ruang antara hantaran cuba lakukan oleh pemain TNB. Ia menyebabkan mereka terpaksa membina serangan dari bawah semula. Jadi peluang sekali untuk Nur Insafi. Teko Tajudin sempat melakukan imbasan ke depan. Tolakan yang terus diberikan kepada Saman. Masih lagi Saman. Walaupun permainan yang hampir melewati minit yang keempat di suku yang kedua ini, memberikan sedikit upasaian dan juga peluang untuk Nur Insafi. Satu slap shot, cuba untuk mencari pemain mereka dalam kawasan D. Nur Rahul dari Seka yang tidak dapat ruang untuk menampak dengan lebih baik. Ya, saya rasa sangat sukar untuk pemain midfielder ataupun pertahanan pasukan Nur Insafi setakat ini untuk mencari rakan sepasukan yang berada di dalam kawasan D untuk melakukan hantaran yang tepat, kerana kita dapat lihat forward mereka berada di belakang pemain pertahanan. Bagi saya mereka perlu lebih aktif ataupun untuk rebut peluang kawasan space di dalam kawasan D TNB. Arhan menguasai permainan ataupun memegang bola. Terus untuk Shallow. Lepas Shallow, maka yang diatasi dua pemain dan peluang sekarang ini. Satu tolakan yang cuba lakukan oleh Aboy ataupun Azad dan Marhan yang membuat satu pukulan dan ataupun percubaan ke arah pintu gol. Ya, bagi saya ini adalah peluang keemasan untuk mereka pasukan TNB menambah jaringan di mana Airul Azad tidak dikawal. Beliau hanya berhadapan dengan penjaga gol dan keputusan yang dilakukan oleh beliau untuk melakukan percubaan ataupun melakukan hantaran kepada rakan sepasukan di far post tadi sebentar tadi. Bagi saya keputusan itu beliau perlu lebih baik untuk melakukan jaringan. Gerakan dari Nur Insafi. Sukar mereka mara lebih jauh ke dalam kawasan 25 TNB. Jaya dipintas Marhan. Dan seterusnya TNB berpeluang untuk mendapatkan jaringan yang ketiga. Namun satu jab tackle yang baik dilakukan oleh pertahanan pasukan Nur Insafi. Batas gerakan dan peluang yang dimiliki oleh TNB sekarang ini. Advantage diberikan. Namun pastinya bagi circle penetration yang lebih banyak dihasilkan oleh pemain-pemain TNB. Satu pukulan ke tengah, namun begitu tampanan dari Shallow membias keluar. Saya rasa satu crossing yang baik mencari rakan sepasukan di kawasan panas, namun Azrael dan juga Shallow sekali lagi tidak lebih bersedia untuk menerima hantaran itu. POD dari TNB dari bawah. Ada larian ke depan yang cuba lakukan di seberang sana, namun tidak ada respon diberikan oleh Jang Jun Yun. Jang semula. Kelebihan untuk TNB sekarang ini berjaya merampas bola semula dan rehat daripada baseline. Tolakan, namun agak lewat cubaan yang cuba dilakukan oleh Nick Aiman. Begitu juga dengan bantuan yang diberikan sebentar tadi oleh lain pemain termasuk Firhan Asyari. Jang ke seberang sini. Tackle baik dilakukan oleh Teko Tajudin, namun begitu beliau dipersalahkan kerana stick check yang berlaku, kata Ilango, untuk PC yang ketiga untuk TNB sepanjang permainan ini. Ya, saya rasa Teko Tajudin
terlewat sedikit untuk melakukan tackling. Di situlah beliau mengetuk kayu pemain pasukan TNB. Jadi mampukah Chang Jun Yun untuk menghasilkan gol 8-nya untuk CPC ini? Dari Syed Syafiq, dan biasan yang baik. Satu idea berbeza. Satu set piece yang menarik di depan pintu gol. Ya, bagi saya satu set piece yang baik di mana beliau melakukan melalui second castle untuk melakukan deflection di sebelah kanan throw point. Di situ yang mengelirukan first runner, di mana first runner gagal untuk menutup Syed Syafiq kerana beliau lebih fokus kepada Jang. Jadi kedudukan semasa 3-0 untuk TNB bagi mengatasi Nur Insafi Sporting. Jadi kita menantikan siapakah penjaring gol ketiga. Jam ke depan. Peluang sekarang ini direncanakan oleh TNB dari bahagian tengah. Turnover untuk Nur Insafi, peluang mereka terus ke depan untuk cuba mencari Nur Rahul Heriseka yang berada dalam kawasan D. Marhan. Serangan balas yang dilakukan oleh Mukni sekarang ini dari baseline lepas Mukni. Satu tolakan ke arah kaki pemain lawan dan mereka diberikan ke sudut penalti yang keempat. Jadi Mukni Muhammad Kamal beraksi dengan begitu agresif bagi memastikan mereka berpeluang sekarang ini untuk menambah jaringan. Ya, bagi saya keputusan yang bijak. Beliau tidak terburu-buru untuk melakukan satu percubaan dalam gawang, malah mengawal bola kerana ada defender telah sedang melakukan tekanan kepada beliau dan beliau berjaya untuk menolak bola itu dalam ke kaki pemain pertahanan pasukan Nur Insafi sebentar tadi untuk memberi pukulan sudut pendek untuk pasukan TNB. Jadi sekali lagi isi attack yang dimiliki oleh pemain-pemain TNB. Jang dan juga Syed Syafiq bersedia bertindak sebagai flicker. Kali ini dari Jang, tolakan, dan first runner beraksi begitu baik untuk menutup ruang. Jadi Adam Hafiz yang percaya menutup peluang tersebut. Dan begitu PC yang kelima untuk TNB. Satu set piece antara Syed Syafiq dan juga Jang berjaya dibaca oleh pertahanan pasukan Nur Insafi. Dan PC yang keenam yang berjaya mereka miliki yang keempat di suku yang kedua ini. Ya, bagi saya satu set piece yang baik, namun gagal disempurnakan oleh Syed untuk melakukan hantaran yang lebih baik, backdoor kepada Jang untuk memberikan peluang yang lebih baik untuk beliau melakukan flick. Kali ini Syed Syafiq di castle yang pertama banding Jang castle yang kedua. Dari Syed Syafiq dan sekali lagi pemain nombor 5 pasukan Nur Insafi Adam Hafiz yang berjaya menutup ruang. Ya, bagi saya pemain first runner pasukan Nur Insafi berlari dengan baik kerana beliau berjaya menutup angle di sebelah kiri. Bagi saya ini yang menyukakan flicker kedua-dua, terutama Jang dan juga Syed, kerana beliau mempunyai peluang untuk melakukan flick. Kenapa pilihan mereka punya angle, mereka terlalu untuk memilih flick di sebelah kiri goalkeeper. Jadi Syed Syafiq Sacolan yang dinobatkan sebagai penjaring ketiga dalam perlawanan ini mesti bukan sudut penalti. Ia pun seakan ada biasan yang terjadi, tetapi yang dilakukannya berjaya untuk menewaskan Cik Syarul Azmi buat kali yang ketiga.
Jang Jun Yun. Tengah untuk Mukni. Sempat melakukan imbasan, Mukni ke tengah semula. Jadi peluang yang dimiliki oleh TNB sekarang ini, dan percubaan yang berjaya dihasilkan seperti tadi oleh Azril. Ya, satu gerakan yang bijak, tenang beliau untuk mencari ruang sebelum melakukan percubaan, namun percubaan itu gagal untuk tepat di dalam kawasan gol. Jadi Azril beraksi sebagai pada abangnya di kawasan selaku penyerang. Jadi bagaimana, apa yang option yang mungkin pada pendapat Azlan tadi yang boleh boleh memberikan keputusan lebih positif untuk Azril? Bagi saya kawalan yang dilakukan baik kerana beliau berlari di kawasan space untuk pastikan tidak ada tekanan yang diberikan oleh pertahanan pasukan Nur Insafi. Namun final decision itu beliau perlu melihat di mana rakan sepasukan yang mempunyai peluang yang lebih baik untuk melakukan percubaan yang tepat ke gawang. Satu slap shot ataupun set piece yang cuba mencari Nick Aiman. Masih dalam penguasaan pemain-pemain TNB. Nick Aiman yang melakukan blocking dan seterusnya. Free hit untuk pasukan Nur Insafi. Turnover. Satu pintasan yang baik di bahagian tengah oleh Dennis Daniel. Ya, kita lihat struktur yang dimainkan oleh pasukan Nur Insafi sangat rendah setakat ini. Mereka perlu tingkatkan lagi struktur, naik lebih tinggi untuk pastikan mereka berjaya mencipta peluang ataupun masuk dalam circle penetration pasukan TNB. 22 circle penetration untuk TNB dan 6 bukan sudut penalti, 1 gol terhasil melalui PC hingga setakat ini. Jadi statistik itu pastinya kurang digemari oleh Nur Saiful Zani kerana mereka berpeluang, banyak peluang yang mereka miliki untuk melakukan circle penetration, tetapi hanya 2 gol padang yang terhasil sepanjang permainan ini. Berbaki kurang 4 minit di suku yang kedua. Lintasan seterusnya. Dan seterusnya turnover untuk TNB. Mereka sekali lagi menguasai permainan. Sementara itu kesilapan dari Azril. Ada mungkin komunikasi yang kurang baik dengan rakan-rakan yang lain. Dia tidak banyak pilihan. Jadi peluang yang dimiliki. Satu pukulan reverse hit yang dihasilkan oleh Firhan. Satu percubaan yang agak lewat di situ yang dilakukan oleh Firhan, di mana pemain pertahanan Nur Insafi berjaya untuk melakukan tekanan kepada beliau sebelum melakukan percubaan. Teruskan kata Ilanggo untuk kedua-dua pasukan. Tidak ada kesilapan dalam kawasan D tadi. Peluang seterusnya untuk TNB menerusi Dennis Daniel. Farhan, bola ke tengah dan kawasan D, bahaya untuk Nur Insafi, namun kesilapan tundaan dari belakang yang dilakukan oleh Jokinder Singh memberikan PC yang ketujuh untuk pemain-pemain TNB. Ya, ada terkena kaki bola terkena kaki pemain pertahanan di dalam kawasan D. Tujuh PC yang dimiliki hingga setakat ini, hanya satu jaringan terhasil. Bagi saya rasio yang agak tidak baik untuk pasukan TNB kerana mereka tahu, mereka sedar ini adalah senjata utama pasukan mereka untuk menjaringkan gol demi gol. Jadi peluang untuk Syed Syafiq, namun kesilapan pula. Tampanan yang keluar kemas terkena kaki rakan sendiri. Dengan Nur Syafiq Sumantri menjaring gol pertama dalam perlawanan ini. Ya, bagi saya ini set piece yang cuba dilakukan, namun misunderstanding di antara para pemain untuk melakukan ataupun melaksanakan set piece ini dengan baik. Tok Ahmad Tajuddin menghadiahkan PC yang kedua untuk pasukan Nur Insafi. Kedua-duanya terhasil di suku yang kedua ini. Tampanan bola keluar dari baseline. Ya, pertahanan pasukan TNB mengeluarkan bola di baseline dengan sengaja. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh beliau yang memberikan Nur Insafi peluang penalti corner.
yang kedua. Jadi peluang terbuka untuk Nur Insafi mendapatkan jaringan pertama mereka. Menerusi PC yang kedua. Adam Hafiz bertindak sebagai injektor. Pada kali ini satu tolakan yang agak kencang dari Joginder. Ya, bagi saya satu flick yang baik, mencari di sebelah kiri di antara penjaga gol dan juga postman. Namun postman pasukan TNB iaitu Faiz Helmi Jali berjaya menampan dengan baik. Apapun dua peluang menerusi PC yang dimiliki oleh Nur Insafi tidak membuahkan hasil hingga setakat ini. Serangan balas untuk TNB. Azad kita melihat bagaimana serangan ataupun bantuan yang diberikan oleh Shallow seperti tadi. Begitu juga dengan gerakan ini. Peluang untuk Nur Insafi, namun pintasan dan penguasaan semula untuk TNB. Syafiq terus ke depan. Jadi peluang yang dimiliki oleh Aboy. Masuk dalam kawasan D. Jadi apapun tamat separuh masa yang pertama, suku yang kedua dengan 3 gol terhasil, 2 jaringan padan dan 1 pukul sudut penalti, membezakan pasukan TNB dengan 3 jaringan tanpa sebarang balas dalam perlawanan yang ke-6 untuk kedua-dua pasukan. Jadi di antara rangkuman untuk separuh masa yang pertama, di awal permainan menyaksikan Tengku Ahmad Tajudin yang berjaya untuk melepasi 2 marker namun tidak dapat menghasilkan sentuhan penyudah. Dan sebaik peluang pertama itu, kita melihat bagaimana 2 pukul sudut penalti yang diberikan untuk TNB di suku yang pertama, tetapi Jajun Yun gagal untuk menyempurnakannya. Pun begitu, jaringan terhasil menerusi usaha keras yang dilakukan oleh pemain-pemain TNB, menerusi tolakan mudah yang dihasilkan oleh Nur Syafiq Sumantri untuk meledak gol pertama dalam perlawanan ini. Sementara gol kedua terhasil menerusi Danish Aiman Khairul Anwar bagi membolehkan pasukan TNB mengatasi Nur Insafi dengan 2-0. Di babak yang kedua ini kita melihat bagaimana pukulan sudut penalti yang kedua dimiliki oleh pasukan Nur Insafi. Namun mereka tidak berupaya untuk mendapatkan jaringan pembukaan ataupun memecah kebuntuan jaringan sepanjang permainan ini. Dan ini adalah jaringan ketiga yang dihasilkan oleh Syed Syafiq Syed Cholan, pemain kelahiran Perak, yang berjaya untuk menewaskan Cik Syarul Azmi buat kali yang ketiga di pintu gol. Jadi itu antara detik-detik menarik untuk kedua-dua pasukan, dan ini adalah peluang terakhir yang dimiliki oleh Nur Insafi menerusi PC kedua mereka. Namun sekali lagi ia gagal disempurnakan dengan lebih berkesan. Jadi statistik sepanjang permainan ini, kita lihat 24 circle penetration yang berjaya dihasilkan oleh pasukan TNB. Bagaimana Azlan merangkumkan statistik ini, Zan? Ya, jelas kita dapat lihat penguasaan yang ketara oleh pasukan TNB, di mana dari segi positioning mereka mempunyai 65% berbanding pasukan Nur Insafi hanya 35%. Kalau ikutkan dari segi circle penetration, 24 circle penetration diperoleh oleh pasukan TNB, hanya 3 saja untuk Nur Insafi. Namun jaringan yang terhasil pada hari ini kita dapat lihat agak jauh lebih sedikit berbanding dengan circle penetration. Kalau ikutkan circle penetration yang banyak, mungkin jaringan 6 ataupun 7 berjaya boleh dihasilkan di separuh masa yang pertama tadi. Jadi telah kesudahannya untuk melengkapkan separuh masa yang pertama dengan Nur Insafi ketinggalan dengan 0-3 sebelum mereka berehat dan mulakan suku yang ketiga separuh masa kedua selepas ini.